Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan sesi pembelajaran kita di bawah tajuk kadar tindak balas. Minggu lepas kita dah mempelajari tajuk bagaimana kita menentukan kadar tindak balas berdasarkan graf. Tetapi hari ini insya-Allah kita akan belajar bagaimana faktor-faktor mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. Empat faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu saiz bahan, kepekatan, suhu dan juga mangkin. Dan satu lagi tambahan yang hampir sama dengan kepekatan adalah tekanan. Jadi kalau kita tengok kadar tindak balas ni, dia terbahagi kepada dua. Pertama, kalau kita tengok tindak balas yang cepat. Tindak balas yang cepat ini menunjukkan bahawa dia mempunyai kadar tindak balas yang tinggi. Okey, dia mempunyai kadar tindak balas yang tinggi. Okey. Istilah yang kita guna adalah tinggi untuk kadar. Okey. Bila kita mention kadar, istilahnya adalah tinggi. So jangan guna cepat dan sebagainya lah. Okey. Dia dikatakan mempunyai kadar tindak balas yang tinggi kerana dia mengambil masa yang lebih singkat lah untuk tindak balas itu selesai. Manakala tindak balas yang perlahan pula, kita merujuk kepada ia mempunyai kadar tindak balas yang rendah. Okey. Kadar tindak balas yang rendah. Kita guna istilah perkataan rendah. So, kadar tindak balas yang rendah merujuk kepada semakin lama masa yang diambil untuk tindak balas tersebut selesai. Okey, mengambil masa yang lama. Kadar tindak balas yang tinggi ni antaranya ialah kalau tindak balas yang perlahan kita katakan sebagai kadar tindak balas rendah. Contoh bagi kedua-dua tindak balas ni, pembakaran pita magnesium yang kita buat di dalam makmal tu, menentukan formula empirik tu, di mana kita bakar pita magnesium di dalam udara, kita tengok dia terbakar terus. Itu menunjukkan contoh bagi tindak balas yang cepatlah, di mana magnesium itu bertindak balas dengan oksigen pada kadar yang tinggi. Kemudian kita ada tindak balas pemendakan ataupun pembentukan plumbum 2 iodida yang berwarna kuning tu, okey, di bawah tajuk garam. Kemudian kita ada tindak balas antara natrium karbonat dan juga asid menghasilkan pembuakan dengan cepat. Kita menggeser mancis, menggoreng telur, itu semua dikategorikan sebagai tindak balas yang cepat. Untuk tindak balas perlahan, kita ada kesan hujan asid pada batu kapur, di mana hujan asid itu mengambil masa yang lama untuk mengkakis batu kapur. Kita ada pencernaan makanan, pengaratan, fotosintesis dan sebagainya. Okey. Syarat berlakunya tindak balas berdasarkan teori pelanggaran, ia mesti mempunyai 3 syarat lah. Okey, syarat yang pertama adalah mesti ada zarah-zarah yang berlanggar. Okey, mesti ada zarah-zarah yang berlanggar. Kemudian zarah-zarah tersebut mesti mempunyai jumlah tenaga yang sama atau melebihi tenaga peraktifan bagi sesuatu tindak balas. Okey, tenaga peraktifan ni nanti cikgu akan terangkan semasa mangkin. Pelanggaran mesti mempunyai arah ataupun orientasi pelanggaran tu dengan betul. Ini adalah 2 gambar. Okey, di sini kita tengok. Ini adalah reaktannya, reaktan. Okey. Kita ada 1 C di sini, C karbon. Okey, di sini ada 4 hidrogen 1, 2, 3, 4 hidrogen. Okey, 4 hidrogen. Okey. Sekiranya berlaku arah pelanggaran yang betul dan melepasi tenaga maksimum yang diperlukan. Okey. Jadi oksigen dengan metana ni dia boleh hasilkan produk yang baru, iaitu gas karbon dioksida dan juga air.
So kalau kita tengok di sini, dia telah berlaku perubahan pada produk. Okay. Kalau tadi kita ada C dengan H, sekarang kita ada C dengan O kan. O. Okay. Yang ni kita ada H, yang kita ada O. Okay. So dia menghasilkan benda baru. Ini menunjukkan tindak balas telah berlaku. Okay. Di sini gambar rajah yang sebelah satu lagi ni. Okay. Di sini menunjukkan ni dua ni. Okay. Yang tadi O tadi. Okay. Yang ni O, oksigen O2. Yang ni CH4 tu. Okay, sebelum dia bertukar, dia mesti bercerai dia mengion mengion, okay, ataupun bercerai lah. So aras tenaga yang ada pada atom-atom ni dia menjadi tinggi lah sebab dia telah mengion. Okay, kemudian dia akan membentuk produk yang baru. Produk baru ini dia akan membebaskan tenaga. So di sini nanti kita akan belajar lagi di bawah tajuk termokimia bagaimana kita nak memperkenalkan endotermik dan eksotermik. Okay, di sini di slide ini kita tengok ini adalah pelanggaran yang tidak berkesan. Pelanggaran tidak berkesan. Tengok dia punya bahan masih lagi sama. Sama. Maksudnya walaupun berlaku pelanggaran tetapi tidak mempunyai kita kata arah orientasi yang betul, okay, dia tidak akan menghasilkan benda baru. Sebaliknya kalau dia mengandungi tenaga yang cukup, okay, tenaga yang mencukupi, arah orientasi yang betul, okay, so dia akan melanggar, dia akan menghasilkan benda yang baru, So di sini kita tengok asalnya NO telah bertukar menjadi NO2. So ini adalah satu tindak balas yang berlaku lah. Ini kita panggil pelanggaran berkesan. Pelanggaran berkesan. Okay, di sini cikgu nak kamu take note, di sini kita ada pelanggaran tetapi tidak berkesan. Dan di sini pula ada lagi satu pelanggaran tetapi dia berkesan. Okay, ini apa yang berlaku di dalam sesuatu bekas untuk bahan kimia yang kita nak uji tu. Okay. Dia akan berlaku pelanggaran tetapi tak semua pelanggaran akan menghasilkan new product. Hanya pelanggaran yang berkesan sahaja di antara atom-atom ataupun ion-ion akan menghasilkan new product. Okay. Jadi tadi cikgu dah tunjuk ini adalah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu saiz bahan, kepekatan bahan, suhu dan juga mangkin. So sekarang kita akan tengok satu persatu. Okay, yang pertama kita tengok saiz bahan. Okay, untuk saiz bahan, okay, bahan yang kecil, bahan yang bersaiz kecil mempunyai jumlah luas permukaan per isi padu yang lebih tinggi. Okay, semakin kecil saiz bahan, okay, dia mempunyai jumlah luas permukaan isi padu yang lebih tinggi. Maka kadar tindak balas pun tinggi. Okay, di sini take note, saiz bahan yang kecil, mempunyai jumlah luas permukaan per isi padu yang lebih tinggi. Okay, begitulah sebaliknya. Kalau saiz bahan yang besar, dia mempunyai jumlah luas permukaan per isi padu yang lebih rendah. Dengan syarat jisim bahan ataupun isi padu bahan adalah sama. Okey. Okey, kita tengok. Ini adalah contoh kalau kita tengok dekat sini. Ini adalah bahan yang bersaiz besar. Ini adalah bahan yang bersaiz besar. Okey, saiz dia besar. Okay. Berbanding yang ni, saiz dia kecil.
Tapi kalau kita jumlahkan semua partikel ni, dia adalah sama. Tapi kalau kita tengok permukaan yang terdedah ni, sini saja. Okay. So jumlah dia sikit. So berbanding yang ini banyak. Sebab itulah yang dikatakan jumlah luas permukaan per isi padu bagi bahan yang lebih besar adalah kecil. Manakala jumlah luas permukaan per isi padu bagi bahan yang besar kecil adalah lebih besar. So hasil tambah semua ni hasil tambah semua ni, so maksudnya jumlah luas permukaan dia ini lebih besar, sini lebih besar. Okey, begitu juga yang sebelah sini. Ini menunjukkan surface area, sama juga. Surface area dia sikit saja yang terdedah. Okey, hanya beberapa permukaan ini dengan permukaan ini saja yang boleh bertindak balas. Maksudnya atom magnesium ni, okey. Atom magnesium ni hanya mempunyai permukaan di sini saja yang boleh bertindak balas dengan air. So berbanding serbuk magnesium ni yang halus ni, saiz dia lebih halus, maksud cikgu saiz yang halus lah. Okey, dia mempunyai jumlah permukaan yang terdedah dengan air ni dia lebih banyak. Okey, jadi lebih banyaklah air boleh bertindak balas dengan magnesium. Semua kawasan ni magnesium boleh bertindak balas dengan air lah. So air dapat bertindak balas banyak. So kalau kita tengok dari segi kadar, kita boleh kata saiz magnesium yang kecil ni dia mempunyai jumlah luas permukaan yang terdedah ni per isi padunya lebih tinggi, maka kadar tindak balas pun tinggi. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan, kita menjalankan dua eksperimen di sini. Di sini kita menggunakan asid hidroklorik asid hidroklorik. Kepekatannya sama. Okey, ini adalah formula ubah yang dimahlakan. Kemudian kita ada ketulan zinc, sini ada serbuk zinc. Di sini kita tahu isi padu pun sama, isi padu asid sama. Manipulate variabelnya adalah ketulan zinc. So di sini kalau tindak balas dia kita tahulah zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik akan dapat zinc klorida dan gas hidrogen. Okey. Jadi gas hidrogen inilah yang kita ambil sebagai indikator untuk kita measure isi padu bagi kadar tindak balas. Dia mempunyai jumlah luas permukaan per isi padu yang lebih tinggi, maka kadar tindak balas ni lebih tinggi. Kadar tindak balas itu lebih tinggi. Okay, sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak menghuraikan kadar tindak balas bagi serbuk zinc ni. Kadar tindak balasnya lebih tinggi berbanding dengan ketulan zinc. Okay, ketulan zinc mempunyai kadar tindak balas yang rendah. Okey, poin pertama yang kita perlu highlight, kita kena mention dekat sini lah. Kadar tindak balas dalam eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Okey. Kadar tindak balas bagi eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Kemudian kita kena sebut iaitu ketulan zinc dan juga serbuk zinc. Ketulan zinc mempunyai jumlah luas permukaan per isi padu yang lebih kecil, manakala serbuk zinc mempunyai jumlah luas permukaan per isi padu yang lebih tinggi. So itu poin yang perlu kita mention di dalam jawapan. So di sini contoh jawapannya apabila jisim zinc yang sama digunakan. Serbuk zinc dalam eksperimen 2 mempunyai serbuk zinc Sini serbuk zinc dalam eksperimen 2 mempunyai jumlah luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran lebih besar ataupun lebih tinggi berbanding ketulan zinc. Kemudian di sini ada istilah cikgu guna frekuensi pelanggaran. Frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen. Ion hidrogen ni datang daripada mana? Datang daripada asid. Tadi cikgu dah tulis persamaan kimia. Okey, ion hidrogen daripada asid. Okey, daripada asid. Dia akan bertindak balas dengan atom zinc.
serbuk ataupun ketulan. Jadi frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dan atom zinc bagi eksperimen yang menggunakan serbuk ni, dia lebih tinggi berbanding eksperimen yang menggunakan ketulan, berbanding eksperimen 1. Kan tadi cikgu dah mention kita ada dua frekuensi pelanggaran. Yang pertama frekuensi yang biasa, yang belum tentu kita akan mendapat hasil. Tetapi kita ada satu lagi frekuensi pelanggaran yang berkesan. Jadi frekuensi pelanggaran yang berkesan antara ion hidrogen dan juga atom zinc bagi eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Maka kadar tindak balas bagi eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Kalau kita tengok dari segi graf, so kita ada dua eksperimen 1 dan eksperimen 2. Jadi kita, macam mana kita nak tentukan padu akhir yang kita dapat. So kalau graf ni, pas cikgu dah beritahu, kalau macam eksperimen ni, kita akan ukur isi padu gas hidrogen melawan massa. Massa. Jadi kita tengok untuk eksperimen pertama ni, kalau kita tengok mol sama juga MV per 1000. Bagi eksperimen 2, eksperimen 2 0.2 kali 100 per dengan 1000 juga. Kedua-duanya menghasilkan mol yang sama. Sebaliknya zinc adalah berlebihan. Ini faktor yang kita tidak abaikan sebab dia berlebihan. Dia mempunyai mol yang sama, maka isi padu gas yang terhasil pun dia automatik menjadi sama. Cuma yang bezanya adalah masa yang diambil. Masa yang diambil untuk tindak balas tu selesai bagi serbuk adalah lebih cepat. Manakala tindak balas bagi ketulan zinc dengan asid hidroklorik ni, masa yang diambilnya adalah lebih lama sehingga asid tu habis. So asid merupakan faktor yang pengehat dia, limitation factor. So jadi graf yang kita dapat ni bentuk dia akan jadi macam ni ini katalah ini untuk yang eksperimen 2. Kalau eksperimen 1 dia slow sebab dia ketulan. Dia slow macam tu, lambat. Tapi di N ni dia sama juga. Dia sama. Ni eksperimen 1. Ketulan. Yang ni serbuk. Dia laju kat sini kadar tindak balas tinggi. Masa untuk habis pun dia lebih cepat lah. Ini masa untuk selesai. Next. Kita akan tengok dari segi kepekatan, faktor kepekatan. Maksud kepekatan adalah merujuk kepada kepekatan yang tinggi merujuk kepada jumlah zarah per isi padu. Jumlah zarah per isi padu. So kalau asid, kalau dia sebagai asid, selalunya zarah yang kita rujuk sini adalah ion hidrogen. Ion hidrogen. Kepekatan ion hidrogen per isi padu. Asid yang pekat mempunyai kepekatan ion hidrogen per isi padu yang lebih tinggi berbanding dengan asid yang lemah ataupun asid yang kurang kepekatan. Jadi semakin tinggi kepekatan asid, semakin tinggilah kadar tindak balas. Ini contoh. Kalau tengok dekat sini, kita ada bilangan zarah dia. Bilangan zarah dia rendah. Rendah. Yang ini bilangan zarah dia tinggi. So yang ini adalah pekat lah. Yang ini adalah
cair. Okey. Ataupun kita kata dia low concentration, kepekatan yang rendah. Jadi, apabila kepekatan dia rendah, maka pelanggaran akan berkurang. So, pelanggaran akan berkurang. Pelanggaran antara zarah rendah. So, kalau pekat, pelanggaran antara zarah tinggi. Okey. Pelanggaran ni maksudnya kita rujuk kepada frekuensi. Okey. Frekuensi pelanggaran antara zarah tinggi. Okey. Begitu juga dalam tekanan ya. Okey, tekanan ni selalunya untuk eksperimen yang melibatkan gas. Dalam eksperimen yang melibatkan gas, sini partikel dia sama. So kat sini kita tengok ada yang warna biru ada 2, yang warna kuning ada 6, sini pun ada 6. Tapi kalau kita tengok sini, ini dia konsep dia sama dengan kepekatan ya. So kalau tekanan tinggi, ini tekanan tinggi. Tekanan tinggi dia merujuk kepada bilangan zarah per isi padu. Bilangan tinggi dia merujuk kepada bilangan zarah per isi padu. Okey. Kalau tekanan rendah, okey, juga dia merujuk kepada bilangan zarah per isi padu. So yang ni tekanan rendah maksudnya bilangan zarah per isi padunya rendah. Pada tekanan tinggi, bilangan zarah per isi padunya tinggi. Okey, konsepnya sama seperti kepekatan. Okey, sekarang kita tengok bagaimana contoh eksperimen Okey, bagaimana faktor kepekatan ini mempengaruhi. So kalau kita tengok di sini, kita ada 50 asid nitrik, eksperimen 2 pun 50, tapi kepekatan dia yang ni kepekatan dia 0.2, yang ni kepekatan dia 0.6. So sini menggunakan ketulan kalsium karbonat, sini pun ketulan kalsium karbonat. So manipulatif dia adalah kepekatan. Okey. Okey. Di sini faktor yang mempengaruhi adalah kepekatan larutan. Okey. Kepekatan asid. Kalau kepekatan asid, kita merujuk kepada bilangan zarah per isi padu kan. Okey, bilangan zarah per isi padu. Jadi, bagaimana nak menghuraikan faktor ini berdasarkan teori pelanggaran. Okey, langkah pertama sama juga, kita kena mention eksperimen mana yang mengandungi kadar tindak balas yang tinggi. Okey, di sini kita tahu yang pekat ni mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi. So, kita just write kadar tindak balas bagi eksperimen 2 lebih tinggi daripada kadar tindak balas dalam eksperimen 1. Kita bagilah definisi dia. So, poin kedua, kita kata eksperimen 2 menggunakan 0.8 mol per dm padu asid menunjukkan kepekatan ion hidrogen per isi padunya yang lebih tinggi berbanding eksperimen 1 yang menggunakan asid nitrik 0.2 mol per densimeter padu. Jadi, apa yang nak di-highlight kat sini adalah bilangan ion hidrogen per isi padu bagi eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. So, poin seterusnya, kita mesti menghuraikan frekuensi pelanggaran. So, frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen daripada asid dan juga kalsium karbonat. So, kalsium karbonat ni kita tak boleh guna di ion sebab kalsium karbonat ni merupakan garam tidak larut. Garam tidak larut. Okey, untuk SPM kita just guna kalsium karbonat. Frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dan kalsium karbonat bagi eksperimen 2 lebih tinggi. Okey, frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dan kalsium karbonat bagi eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Maka frekuensi pelanggaran berkesan bagi eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1, maka kadar tindak balas bagi eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Graf.
Okay, limitation faktor dia adalah masih lagi acid. Tapi di sini kita kira mol. Mol acid sama juga 0.2 kali 50 bagi 1000. Ini pun sama 0.8 kali 50 bagi 1000. So di sini kita akan dapat 2. Ini untuk eksperimen 1, yang ini untuk eksperimen 2. Okay, jadi so kita boleh lukis ini adalah isi padu. Yes. Masa. Okay. Di sini kita boleh tengok. Ini adalah eksperimen 2. Ini adalah eksperimen 1. So, kita boleh tengok isi padu yang terhasil ni dia tinggi isi padu yang lebih banyak. Sebab apa? Kita menggunakan mol asid yang lebih tinggi. Okey. Bentuk graf dia macam ni. Eksperimen 2 menggunakan mol asid yang lebih tinggi, maka lebih banyaklah gas karbon dioksida yang terbebas. Gas karbon dioksida sebab ini adalah ketulan kalsium karbonat. Okay. Kita tengok pula faktor suhu. Okey, suhu yang tinggi menyebabkan zarah-zarah yang bergerak lebih laju. Ini kita boleh hurai melalui teori kinetik jirim. Bila suhu tinggi, zarah-zarah mempunyai tenaga kinetik yang tinggi sebab dia bergerak laju. So suhu yang tinggi menyebabkan zarah-zarah ni bergantung kepada bahan yang kita guna, bergerak lebih laju dan menyebabkan tenaga kinetik pada zarah itu tinggi. Jadi semakin tinggi suhu, semakin tinggilah zarah-zarah tu bergerak, semakin tinggilah tenaga kinetik, maka semakin tinggilah kadar tindak balas. Okay. Kesan suhu pada tindak balas, kita tengok. Okay, sini ada eksperimen natrium tiosulfat dengan asid sulfurik. So, semua faktor dia sama. Yang ini menggunakan 35 asid sama, kepekatannya semua sama. Yang bezanya hanyalah suhu. Suhu di sini suhu 40 darjah Celsius, di sini suhu 50 darjah Celsius. Yang ini suhu tinggi. Bila suhu tinggi, kita akan merujuk kepada tenaga kinetik. Okey, tinggi Okey, sini tenaga kinetik rendah. So, seperti biasa, macam mana kita nak hurai eksperimen ni? Kita sebut kadar tindak balas bagi eksperimen 2 lebih tinggi daripada kadar tindak balas bagi eksperimen 1. Ini contoh eksperimen yang dijalankan di dalam makmal. Okey, eksperimen tanda X. Kita akan rekod masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Okey, kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey, pada suhu yang tinggi, eksperimen 2 lebih banyak mengandungi tenaga haba dan tenaga kinetik zarah. Pada suhu yang tinggi dalam eksperimen 2 lebih banyak tenaga haba diserap dan tenaga kinetik zarah. Okey, iaitu ion tiosulfat ni. Tiosulfat. Ini bahan tindak balas meningkat bagi eksperimen 2. So, ion hidrogen dan ion tiosulfat bergerak dengan lebih laju dan kerap berlanggar antara satu sama lain bagi eksperimen 2 berbanding eksperimen 1. Okay. Maka frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dan ion tiosulfat dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Frekuensi pelanggaran berkesan antara ion hidrogen dan ion tiosulfat bertambah, maka kadar tindak balas bagi eksperimen 2 lebih tinggi daripada kadar tindak balas bagi eksperimen 1. Kiranya kita hendak melakarkan graf, kita boleh melakarkan dua jenis graf. Satu, suhu melawan suhu melawan masa, ataupun suhu melawan 1/masa. Ini mewakili kadar.
Satu per masa ni adalah mewakili kadar, sebab kadar adalah isi padu per masa, isi padu per masa ataupun suhu isi padu per masa tu mewakili kadar tindak balas. Okey, so kita tengok sekiranya kalau suhu tinggi, contoh katakanlah sini 50, sini 50, 40, contoh okey, contohnya kita katakan 50 pada saat 50 darjah kalau tindak balas tinggi dalam masa 5 saat. Okey, katakanlah yang 40 dalam masa 10 saat, contoh saja. Dalam masa 30 dia mengambil masa 20 saat. So jadi kita akan lakukan graf. Okey, begitu graf ya. So sekiranya kita hendak menentukan kadar, kita kena kira masa lah. So masa yang pertama ni 1/5. Yang kedua ni 1/10. Yang ketiga ni 1/20. So 1/5 0.2. Ni 0.1 per 10. 1/20 0.05 0.05. So kita plot lah di sini So apabila kita dapat data macam ni, so kita ambil 50 0.2. So sini. Okay, pada 40 0.1. Pada 2 pada apa ni? 30. Pada 30 pada 30 0. So kita akan dapat graf kita. Okey. Itu kaedah menentukan kadar tindak balas pada suhu yang berbeza. So kita tengok pula seterusnya. Okey, faktor yang terakhir adalah mangkin. Okey, di mana mangkin ni kita mempunyai mangkin, dia dua jenis Ada mangkin positif dan juga mangkin negatif So positif ni dia akan meningkatkan kadar tindak balas. Okey, kalau yang negatif dia akan merendahkan kadar tindak balas. Okey. So dalam SPM kita hanya membincangkan mangkin yang positif Okey, bagaimana mangkin ni boleh mempengaruhi kadar tindak balas? Okey, kehadiran mangkin, mangkin ni dia menyediakan satu laluan alternatif menyediakan satu laluan alternatif PAR bagi tindak balas berlaku dengan cara merendahkan tenaga paktifan. Di mana tenaga paktifannya adalah rendah. Tadi cikgu janji nak menerangkan tenaga paktifan. Okey Okey, di sini kita tengok ciri-ciri mangkin dulu. So mangkin ni dia adalah sesuatu bahan yang tidak menambahkan hasil Dia tidak menambahkan hasil. Tetapi dia hanya mempercepatkan kadar tindak balas Dia tidak menambahkan hasil. Mangkin ni dia juga tidak mengambil bahagian dalam tindak balas. Dia juga digunakan dalam kuantiti yang sedikit saja. Okey, mangkin juga adalah dia bertindak secara spesifik. Maksudnya mangkin tertentu hanya digunakan untuk tindak balas yang tertentu. Okey. So kita tengok kehadiran mangkin positif akan meningkatkan kadar tindak balas. Okey, ni mangkin positif Okey, untuk menerangkan tindak balas yang berlaku, kita tengok sini Sini adalah bahan, sini adalah produk. Okey. Dalam contoh tadi CH4 dengan O2, okey. Untuk berlakunya tindak balas ni, okey. CH4 ni dia perlu berpecah dulu dia menjadi C, H secara atom dia duduk asing-asing. O pun akan berpecah. Okey, jadi OO.
dalam bentuk atom. Untuk membolehkan pelanggaran antara atom-atom karbon, atom hidrogen dan atom oksigen. Okey, proses pemecahan ikatan ini, proses dalam proses pemecahan ikatan ini, tenaga haba diserap. Tenaga diserap, okey, menyebabkan tenaga yang ada pada bahan tidak balas tu menjadi tinggi. Okey, tenaga yang ada pada bahan ni tinggi. Okey, sebab tenaga haba diserap. So, jadi daripada bahan tidak balas ni kepada daripada bahan tidak balas sampai ke puncak haba diserap ni, okey, ini kita panggil sebagai activation energy. Dia punya simbol dia EA, activation energy. Okey, begitu juga dengan yang sebelah sini. Yang sebelah sini dengan sebelah sini dia sama. Cuma bahan yang mengalami pemecahan ikatan tu, dia punya tenaga yang diserap tu sikit saja sini. So, EA dia kita akan kira daripada sini. Okey. Sini EA dia. Okey. EA maksudnya tenaga pengaktifan ni dikira daripada tenaga yang ada pada bahan. Okey, tenaga yang ada pada bahan sehinggalah tenaga pada puncak ni. Okey, ini EA. Okey, tenaga pengaktifan. Untuk tindak balas berlaku, semasa pelanggaran berlaku tu, dia perlu melepasi tenaga ni lah, tenaga ni. Okey, jadi mana-mana tindak balas yang boleh melepasi EA, dia akan dengan orientasi yang betul, dia akan menghasilkan produk yang baru. Kalau dalam kes ni, ini adalah tindak balas eksotermik. Ini adalah tindak balas eksotermik. Okey, di mana haba dibebaskan sebab tenaga pada produk dia sangat rendah, yang sini tinggi. Jadi apa yang berlaku, beza tenaga dekat sini ni, yang tinggi kepada rendah, dia membebaskan haba. So, dia bila membebaskan haba, dia menyebabkan dia eksotermik. Okey. Jadi, kehadiran mangkin, fungsi mangkin ialah, kalau kita tengok tindak balas ini, yang ini merupakan tindak balas endotermik. Endotermik. Okey. Untuk tindak balas ni, kalau kita tengok, dia ada dua lengkung ni. Satu yang tinggi kat sini, EA asal. Okay, kemudian di sini kita panggil EA prime. EA prime. Yang ini maksudnya tindak balas ni bermangkin. So, apa fungsi mangkin? Mangkin ni dia telah menyediakan satu laluan alternatif untuk tindak balas berlaku dengan cara merendahkan tenaga pengaktifan. Okay, jadi lebih banyaklah frekuensi pelanggaran berkesan yang boleh berlaku. Tetapi frekuensi pelanggaran biasa sama. Cuma frekuensi pelanggaran berkesan saja yang bertambah. Okey. Okey, jadi kita tengok macam mana huraian dia. Okey. Dalam eksperimen ni, ni sama juga eksperimen dia. Kita menggunakan 50 asid sulfurik sama 1.0. Okey, yang ni pun asid sulfurik juga. Okey, tapi tak perlu. Okey, dan serbuk zinc berlebihan. Serbuk, ini serbuk, yang sini pun serbuk. Cuma di sini beza dia, dia ada mangkin larutan kuprum 2 sulfat. Okey. So, larutan kuprum 2 sulfat tu bertindak sebagai mangkin dalam tindak balas ini. So, jadi kita tahu yang ada mangkin tu, dia akan menyebabkan kadar tindak balas lebih tinggi. Jadi, poin pertama kita mention tu, kadar tindak balas dalam eksperimen 2 lebih tinggi. Poin kedua, kehadiran mangkin dalam eksperimen 2 membolehkan tindak balas berlaku melalui dengan menyediakan laluan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Okey, ulang sekali lagi. Kehadiran mangkin dalam eksperimen 2 membolehkan tindak balas berlaku melalui laluan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Keadaan ini boleh menyebabkan frekuensi pelanggaran berkesan antara ion hidrogen, antara ion hidrogen daripada asid dan juga atom zinc menjadi lebih tinggi. Frekuensi pelanggaran berkesan antara ion hidrogen dan zinc menjadi lebih tinggi. Jadi kadar tindak balas yang bagi eksperimen yang ada mangkin, iaitu eksperimen 2, lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey, jadi kalau kita tengok graf
secara kasarnya, sebab dua-dua eksperimen ni sama. So hasil gas hidrogen yang terbebas, sebab tindak balas ni tindak balas ni dia membebaskan gas hidrogen So gas hidrogen yang terbebas adalah sama sebab dia kedua-dua eksperimen ni menggunakan molariti yang sama, menggunakan serbuk zinc berlebihan, menggunakan isi padu asid yang sama. So kalau kita tengok graf, di sini isi padu, gas hidrogen, sentimeter padu, di sini massa. So sama. Cuma satu kadar tindak balas tinggi, satu kadar tindak balas rendah. So yang ni tinggi sikit. Okey. So yang ini bermangkin lah. Ini eksperimen 2. Ini eksperimen 1. Okey. So di sini menunjukkan eksperimen 2 ni kadar tindak balasnya lebih tinggi. Okey. Yang sini. Okey. Di sini N dia mesti sama sebab dia menggunakan bahan yang sama. Okey, molariti anti asid dengan isi padu. Asid. Okey. Sama. Okey. Okey, jadi cikgu rasa setakat ini dulu kita punya penerangan mengenai faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Sehingga kita berjumpa lagi. Okey, jadi cikgu ucapkan selamat menonton, jangan lupa subscribe. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.